Okay, Assalamualaikum. Salam. Khabar semua? Alhamdulillah. Setelah sekian lama, Mana semua? Asal ada seorang. Okey. harapnya insyaAllah lah. Mungkin lepas ni ramai lah yang akan join kita. Maksudnya dari sudut pendengar kan. InsyaAllah, insyaAllah. Kena tinggi. Jadi, Alhamdulillah setelah sekian lama, lama betul. Aku setahun lepas last podcast. Setahun lepas. Suka kuda terma tu. Tahun lepas. Tahun lepas. Oh, setahun lepas. Tahun lepas. Okay, Tahun setahun lepas. lepas. Yalah, setahun lepas. Betul. So, Tahun so lepas. kata, Lama-lama. macam lama lah kan. Padahal kita kata macam bukan sepatutnya kita macam Boleh jangan je. santai. Sepatutnya selama ni kita sembang semua kena rakam tau. So aku rasa mungkin lepas ni kena take note benda macam tu kan. Boleh. Tak podcast tu siapa. Asal dia ada kat situ kan. Orang nak dengar tak dengar tu lain hal lah. Setiap kali kita call, record. Okay. Dan untuk phone note setiap kali kau tak pernah kurang sejam. So insyaAllah lah aku pertamanya ucap terima kasih sebab sudi datang hari ni kan. Kita nak cerita pasal satu buku kan. Yang aku rasa buku ni macam dia ada special space kot kat hati aku sebab dia antara buku-buku pertama sebab kalau mungkin orang kalau pernah baca aku punya blog kan, aku punya cerita macam zaman sekolah menengah tu zaman yang aku Nama blog apa tu? Jadi pendengar nak tahu ke? Aku bukan tahu lah, cuma macam sebab dah blog tu pun dah 3 bulan tak sentuh, aku tak ingat Penulis tak, sendiri tak ingat nama blog. Cuma nak kata ni bukan ada ni mata burung ah. Mata burung betul. Aku pun lama sahabat sejati cuma dalam blog tu masih so, dalam blog tu aku pernah sebut dalam face dalam menengah aku macam tak membaca sangat kan. Sebab aku macam fokus pada co-curriculum yang ni lah apa kelab, kepimpinan, akademik dan sebagainya. Aku tak banyak baca buku. Cuma lepas aku keluar sekolah tu aku start lah kan atas dasar seorang kawan lah kan. Dia yang recommend buku ni. So dalam tu aku pun membaca buku ni kan. First reading je. Dalam blog aku tu aku sebut lah dalam 1, 2, 3. Okay. So kiranya dalam blog tu aku cerita lah yang dalam face kalau menengah aku tu aku macam void lah. Macam tak membaca. Kalau ada pun novel lah. Lepas tu lepas bukan nak kata novel tak bagus aku cakap aku banyak baca novel. Okay, cuma lepas SPM tu tak masuk lagi lah, tak masuk lagi pada genre yang bila berfikir. So bila aku lepas SPM tu aku teruskan dengan aku punya recommendation berkawan aku which is buku ni. Kalau ni yang saya tengok kan. Sebut sikit. Berfikir tentang pemikiran buku ni. Tulisan Syed Ahmad Fatih kan. So aku first of all bila aku dengar buku ni macam gila kawan aku ni kan macam falsafah gila benda dia nak recommend kat aku kan. So macam aku pun give a try kan sebab buku ni kita kena kasih try kan macam tengok movie kan. Macam tu lah kau kena bagi give it a chance kan supaya kau tahu dia sesuai tak dengan kau kan. Kalau kau tak tengok filem macam mana kau nak tahu dia macam mana kau nak tahu dia macam good for you or not kan. So aku pun macam aku dive in dalam buku ni dan aku perasan dia ada satu benda yang macam bagus. Aku realise lepas baca buku ni pun aku banyak baca buku lain dan aku realise buku yang baik ni dia ada satu ciri tau. Mungkin definition kita berbeza kan pasal buku yang baik. Cuma bagi aku buku yang baik tu selalunya adalah buku yang bagi tahu kita macam mana dunia tu berjalan, berfungsi. Sebab selalunya kita akan tengok macam bab agama, kita fokus bidang agama kan, ataupun kita tengok dari sudut ekonomi, fokus ekonomi. Tapi dunia tak macam tu tau. Dia tak semudah itu dunia ni kan. Dunia ni bergerak dalam bentuk lebih kompleks. Maksudnya kalau bila kita cakap pasal masalah sosial, dia akan ada juga kan masalah dia akan terkait dengan masalah ekonomi. Dan aku rasa buku yang baik selalunya dia macam tu. Dia akan bagi tahu kau macam mana
dunia tu berfungsi dengan seadanya ataupun bagaimana dia sekarang. So dalam buku ni ada a few bahagian yang aku rasa macam walaupun kita boleh nampak lah penulis buku berfikir tentang pemikiran Syed Ahmad Fathy penulis dia. Syed Ahmad Fathy dia nampak kita nampak dari sudut penyusunan bab tu, dia nampak okey ni bab 1, bab 2, bab 3 yang berbeza, bukan bab lah, bahagian 1, bahagian 2, bahagian 3, topik-topik yang berlainan. Tapi kau boleh perasan yang dalam bahagian-bahagian tu dia still ada connection antara satu sama lain. Walaupun aku rasa dalam bahagian pertama tu macam kita boleh kata spoyonya kerohanian lah kan, kerohanian. Dia cerita macam bagaimana Tuhan berperanan. Kehidupan lah, kehidupan. Bagaimana peranan agama dalam kehidupan, macam mana peranan gerakan Islam, lepas tu penulis pun ceritakan pengalaman dia dalam gerakan Islam. Tapi yang aku rasa penting, kemudiannya dia adalah beberapa bahagian lagi, dia sebut juga pasal politik, dia sebut juga pasal ada kritikan sosial kan. Kalau kau pernah baca, aku rasa kau baca yang pemikiran binary, pemikiran consumerism, benda-benda yang dikritik tentang sosial masyarakat kita. Lepas tu ada juga bahagian-bahagian sejarahnya kan. Ada cerita pasal Howard Zinn kan, sejarawan yang aku rasa antara paling terkemuka ataupun paling diraih kan dekat zaman kita ni. Lepas tu dari segi ekonomi, self-help pun ada kan, dari dunia pekerjaan, keibu bapaan, parenting, pendidikan pun dia ada juga sentuh. Dan even though aku macam sebut banyak part, dia tak adalah macam buku teks yang dia macam banyak agama saja. Dia benda yang bagus dari buku ni aku rasa adalah dia mampu untuk connect berbagai-bagai bahagian, termasuk politiknya, agamanya, kritikan sosial dan sejarahnya, ekonominya. Dia macam relate lah segala benda tu yang sering dia kali macam relate masyarakat. So aku rasa dia macam pertamanya penulis ni penulis yang baik sebab dia, aku rasa antara yang aku rasa yang paling aku tertarik adalah bagaimana agama dan politik tu tak boleh dipisahkan kan, dia sebut. Kenapa mimbar masjid solat Jumaat tidak kita kata tidak menyahut ataupun menyediakan masyarakat tentang perubahan polisi kerajaan. Kenapa tak boleh? Kenapa semuanya macam totalitarian, semua kena ambil beratas, semua kena cakap pasal zakat. So macam aku zakat dan sebagainya, benda-benda kadang-kadang datang yang kadang-kadang kita pun tak tahu kenapa kita kena tahu. So aku rasa tu benda yang menarik kan pasal buku ni. Dan mungkin aku boleh start dulu kan rancangan kita pagi ni dengan banyak-banyak part yang aku beritahu kau tadi. Aku rasa bahagian macam mana aku cakap buku ni, walaupun aku cakap dia ada banyak-banyak part, aku cakap dia boleh link pelbagai semua kan, tapi maksudnya dari banyak topik dia boleh sebut tapi dia boleh kait-kaitkan kan, macam bagaimana dunia itu sendiri kan. So aku rasa nak tanya kau, walaupun kita sebagai pembaca, aku rasa kau pun pernah experience macam ni. Buku apa pun, dia walaupun disebut banyak bab, dia akan ada satu benda yang membuatkan kau ingat buku tu. Bila aku sebut buku tu, kau akan ingat benda tu dulu. Mungkin benda paling berkesan pada kawan. So untuk buku berfikir tentang pemikiran ni, apa yang kau rasa macam yang paling signifikan yang akan ingat sampai bila-bila buku ni? Mungkin ada tak? Maksudnya part yang paling attracted dia. Ini sebab buku ni kan, aku first baca 2019 waktu aku kat Turki. Tapi waktu tu fasa aku masih bertatih-tatih lah, maksudnya mencari tempo untuk mencari sebab, mencari tujuan, matlamat kenapa aku perlu baca buku. Tapi di dalam perjalanan aku membaca buku tu, mencari sebab tu aku tidaklah, maksudnya cari sebab tu baru nak baca kan. Jadi sampai kita cari macam kenapa aku kena membaca tu kan. Jadi aku membaca. Jadi ni salah satu bukunya, dan pilih buku ni pun memanglah dari satu aspek tajuk tu, dan penulis pun kenal lah kan. Kita kenal juga secara peribadi walaupun tak rapat sangat, tapi lebih kurang macam senior lah kan. Tapi bila kali pertama baca tu, dia antara buku link yang aku baca seiring dengan buku ni pada waktu itu adalah Dunia Tanpa Tembok daripada Aiman Rashid Darmo. Dan antara benda yang aku ingat lah
aku ingat bukan pasal kandungan dia, tapi impak dia tu kepada kepada aku secara peribadi, seiringlah dengan buku M. Rashdan Wong tu, dia Tanpa Tembok daripada terbitan The Patriots. Dengan buku ni juga adalah dia mengubah persepsi aku tentang dunia, khususnya politik. Politik satu bahagian tu antara cabang yang terbesar lah kan. Dan itulah yang kata apa, kandungan yang cuba diketengahkan dengan bahasa yang kita kata ringan lah kan. Selalu tentang pemikiran, tentang politik, tentang ekonomi ni wujud dalam kita kata buku-buku teks di universiti kan. So orang rasa takut nak baca. Tapi antara persamaan ni lah Syed Fatih dan juga Ahmad Rashid dan Wong ni, dia cuba membawa perkara-perkara tersebut untuk jadi bacaan orang awam, masyarakat kan. Kita juga layak untuk memahami perkara-perkara sekarang. Jadi itu antara impak yang aku ingat lah, yang menyebabkan aku tidak lagi memandang politik seperti mana sebelum aku baca buku-buku ni. Salah satunya politik. Begitu juga dengan berkaitan dengan itulah kata-kata tentang macam mana kita nak relate kehidupan dengan agama kan. Bagaimana agama itu perlu difungsikan, berfungsi di peringkat masyarakat, bukan sekadar individu kan. Dan siapa yang bertanggungjawab untuk memahamkan masyarakat bahawa agama itu fungsinya bukan untuk sekadar terbatas di ruang peribadi dan masjid, di solat semua tu, tapi cukup berfungsi dalam itulah, dalam aspek politik yang dia cuba relate kan segala benda dengan nilai Islam itu. Jadi politik, ekonomi dia bahas juga di dalam ni tentang kita kata dia cuba juga huraikan secara ringkas kan apa perbezaan kapitalisme dan juga idea sosialisme sebagainya. Jadi banyak sangat benda yang memberi impak tu yang menyebabkan aku tak boleh nak pilih. Tak boleh nak pilih mana satu yang aku itulah saya akan ingat, kita kata inti. Jadi buku itu secara keseluruhan yang menjadikan benda yang aku akan ingat sampai bila-bila lah kan buku. Sebab dia jadi kata-kata pintu depan. Sebab aku belum lagi terdedah kepada idea Marxism tu. Aku tak pernah Das Kapital semua tu. Mungkin pernah terbaca di social media, kita macam suka buat-buat tahu, dan aku ni orang yang bukan prefer lah, macam cenderung ke arah human science ataupun social science. Minat. Tapi kesungguhan itu belum ada sebab aku tak ada lagi pintu masuk untuk memahami apa yang di sebalik itulah kan, human science. Jadi ni antara buku awal lah kan, boleh kata pertama. Sebab aku tak ingat aku baca buku Dunia Tanpa Tembok tu dulu ataupun buku berfikir tentang pemikiran ni dulu. Tapi ni antara yang itulah mengubah lah pemikiran aku sedikit untuk itulah terbuka sikit lah dan untuk belajar lebih. Jadi selepas jurus membaca buku ni, aku rasa lagi semangat untuk membaca buku-buku dengan niche ataupun dengan genre yang lebih kurang sama tentang pemikiran, tentang politik. Dia memaksa atau mendorong kita untuk mencabar diri kita untuk keluar dari kita kata stigma ataupun fahaman asal kita yang kita rasa kita dah faham tapi kita belum faham. Macam itulah. Tapi itu ialah aku tak boleh nak pilih sebab keseluruhan buku ni dah membawa impak kepada diri aku. Ini bukan nak kita kata nak bagi pujian lebih-lebih ke apa. Ini memang realitinya begitu. Itulah yang boleh bahasakan. Kalau hang pula macam mana? Kalau aku macam aku first nak relate dengan kau. So aku rasa macam first time aku boleh aku selalu dengar perkataan sosialisme, model ekonomi sosialisme, aku selalu dengar kan, sebab kita suka tengok movie cerita pasal komunis kan, semua kan, kita selalu je dengar. Dan disebabkan beberapa stigma, kadang-kadang kita tak perasan kita dah percaya pada stigma. Faham tak? Kadang-kadang benda macam mudah je, macam sosialisme ni, bila aku dengar dulu aku rasa macam kumpul unsur akal ni, tak ada apa orang ni. Macam kita akan rasa macam tidak Podcast. Kita kira macam tak ada nak kata apa, hang tak kritikal lah, ataupun hang tahu sekadar sebab orang bagi tahu hang secara tumpuk-tumpuk.
So aku rasa macam secara basicnya banyak benda yang telah disebut oleh penulis yang aku rasa basic pun aku tak pernah dengar. Faham tak? Macam dari segi ekonomi ada berapa banyak-banyak model dan sebagainya. So, semua tu hanyalah satu model, walaupun dari segi politik pun ada, tapi dari sudut ekonomi dia adalah satu model kan, yang mungkin kita kata tak ada 100% salah, cuma ataupun bukanlah salah, maksudnya bukanlah 100% sempurna, tapi ada benda yang kita boleh tengok kan, ataupun ada benda yang kita boleh belajar daripada situ. So aku rasa tu benda yang baik lah. Daripada cuma dari sudut pandangan aku, maksud aku dari sudut apa yang aku attracted daripada sisi nulis ni. Ada dua benda lah kot. Pertamanya mungkin aku kena mention kat sini yang kita pernah bincang benda ni. Semalam aku bincang time nak syarat podcast ni kan. Kau cakap mungkin aku setuju lah dengan benda ni kan. Which is kalau dalam buku ni ada 5 bahagian, mungkin 3 bahagian tu agama ataupun kerohanian, bagaimana agama nak berperanan dengan masyarakat macam mana, apa-apa berkaitan dengan agama, dakwah ke, tarbiyah ke. Mungkin daripada 5 bahagian dalam buku tu, 3 bahagian nisbahnya untuk bahagian tu, bahagian agama tu. Mungkin satu lagi untuk politik, which is panjang kat bab dia, 1/5 yang politik, dan 1/5 lagi benda-benda lain lah, which is sejarah ke, ekonomi ke, apa-apa. So aku rasa bahagian agama tu paling lebar dalam pembahagian buku ni. Cuma aku rasa walaupun dia ambil nisbah yang banyak, tapi aku rasa buku ni tak membosankan. Sebab pertamanya dia berpijak pada bumi yang nyata. Faham tak? So, dulu aku duduk sekolah agama lah basically. So kita rasa macam dunia ni kita punya. Duduk asrama pula kan, duduk sekolah ceruk pula. So macam kita dah sempurna di dunia kita. Macam kita macam okey kalau hang nak bawa Islam ni hang keluar aja, hang bagi kita orang terima lah, so Islam ni sempurna macam tu lah. Macam mereka orang macam tu, settle masalah macam tu je. Tanpa masyarakat luar pun kita dah macam selesai. Macam dah selesai macam okey. Masyarakat ni tinggal hang nak bawa Islam tu main, dia pun settle lah masalah dia. Macam tu lah. Aku pun memahami dunia macam tu dulu kan, nak intake. So aku rasa benda yang penulis dah bawa kan adalah macam mana dia bercerita tentang ideologi Islam itu sendiri, tapi dia membanding-bandingkan juga dengan hal-hal lain ataupun ideologi lain. Ada satu part tu kalau kau perasan, dia ada bandingkan dengan sekularisme dan dia ada bandingkan dengan feminisme. Bahkan ada satu bab kan, bagaimana dia cerita macam mana feminisme itu menyalahi sains. Mungkin benda ni debatable kan, tapi bagi aku, kita kata dia tak, walaupun dia tengah cerita pasal ideologi Islam, kita kata part-part kecil dalam buku dia tengah cerita pasal Islam, tiba-tiba dia selit pasal feminisme. So aku rasa macam benda tu very down to earth, ataupun aku rasa dia berpijak pada bumi yang nyata. Sebab kita kadang-kadang terlalu hidup dalam dunia kita. Kita rasa Jordan Peterson cakap apa? Kita rasa kita ni center of the universe. Kita rasa macam kita ni the center of the universe. Semua orang macam benda paling penting dalam universe ni kita. Apa yang kita percaya, apa yang kita faham. So aku rasa benda tu penting lah. Menulis bawa, walaupun kita percaya agama kita tu sistem yang terbaik. Tapi mungkin ideologi yang kita aku rasa masa nak macam ada penulis mention juga, tapi ni mungkin bahagian politik, cuma nak relate dengan kita center of the universe tu kan. Bagaimana kita merasakan kita ni dah macam kita ni macam unik, kita ni supreme lah paling-paling. Dah nak dibuat contohnya ni case kepada peribadi ataupun kita kata konteks kita sebagai masyarakat Muslim Melayu di Malaysia yang join gerakan Islam kan. Jadi tapi boleh ada huraikan tentang American exceptionalism kan. Itu dia konsep yang sama lah, bahawa mungkin segilah kita mungkin bahas lebih kan tentang benda tu. Bagaimana kuasa mereka merasakan mereka ni veto, maksudnya mereka
kau boleh hurai tak kan American exceptionalism tu, apa yang kau faham daripada situ, dan macam mana kita nak macam apa yang sama kan dengan sikap Amerika tu, hegemoni Amerika tu dengan kita juga di Malaysia. Mungkin kita punya inti lain, kita view kita Islam dan sebagainya kan. Tapi mereka ni lebih kepada kuasa politik ataupun sejarah mereka, apa orang kata apa, kedudukan mereka dalam world power kan. Mereka pernah jadi central power dalam dunia kan. So mungkin kau boleh macam umpamakan tak? Kau rasa ada persamaan tak? Aku rasa boleh sebab selalunya macam mana, sebab aku tak ingat nama tokoh American exceptionalism tu punya tokoh, tapi dia ada sebut lah America is the engine of God to bring changes Noam in the Chomsky world ke? somehow. Noam Chomsky No. Ini bukan? Noam Chomsky dia Oh ni lain. against. Oh. Dia against. Yang Oh ni yang orang sokong. yang pro American exceptionalism, which is American exceptionalism ni maksudnya dia percaya hanya Amerika sahaja yang boleh membawa perubahan yang baik kepada dunia. So aku rasa macam itu pun mungkin aku rasa semua ideologi ada tau benda tu, tapi ada sesetengah ideologi dia terlalu ekstrim. Dia macam dia percaya bahawa benda lain tak perlu consider. Orang luar tak perlu di-consider. Faham tak? Macam kita mungkin gerakan Islam kan. Kenapa bila kita tak faham definition feminisme tu kan. Tapi barat tak boleh. Barat semua tak boleh. Faham tak? Padahal Andalusia tu pun dulu barat kan, tu Spain juga. Islamic exceptionalism. Islamic exceptionalism mungkin kan. Rasa macam kita je superior, orang lain kita tak payah consider, tak payah ambil tahu. Orang lain tak penting. So aku rasa benda tu lebih kurang lah, macam hang cuba relate tu dengan American exceptionalism, which is kita rasa kita superior dan kita tak perlu consider benda lain dah. So aku rasa macam, ataupun bukan consider lah, maksud aku tak perlu ambil tahu benda lain. So aku rasa benda tu lah yang penulis berjaya bawa, dia cerita pasal sekularisme, feminisme tu benda apa dan sebagainya. So aku rasa anyways feminisme tu maksudnya keserataan gender. Dia feminisme ni banyak definition, tapi tak apa aku bawa satu definition. So aku rasa tu part paling penting buku ni yang bagi aku, yang aku akan ingat sampai bila-bila, yang dia bercerita tentang apa yang aku percaya. Dia percaya benda tu, aku pun percaya benda tu, sebab kami pun datang dari mungkin gerakan Islam yang sama. Cuma dia cuba membawa aku untuk faham dunia ni dengan lebih down to earth lah. Hang lebih faham apa yang sedang berlaku kat dunia, ideologi apa yang ada kat dunia, apa persamaan ideologi dengan Islam sendiri dan sebagainya. So aku rasa benda tu penting lah untuk kita ambil tahu tentang benda-benda luar daripada apa yang kita tahu. Tu yang pertama lah. Yang kedua aku rasa mungkin walaupun macam aku sebut lah, dia relate je. Aku rasa penulis dia boleh pertama tadi dia down to earth, dia berbicara pada dunia nyata. Yang kedua dia macam penulis dia konsisten tau. Dia sebut pasal ekonomi ke, dia sebut pasal sejarah ke, dia sebut pasal politik ke, dia sebut pasal pendidikan sosial ke, dia sebut pasal ahli politik mana-mana ke. So aku rasa macam benda, tapi dia tengok semua benda tu dengan satu lensa, iaitu lensa apa yang dia percaya, which is kalau penulis dia percaya pada sistem Islam tu mampu untuk bawa perubahan dan sebagainya. Aku rasa benda tu luar biasa sebab berapa muka surat? Cakap berapa muka surat? 380 lah. Sebelum dia nak sampai tentang penulis 380 muka surat, 380 surat tu dia secara konsisten dia cuba bawa apa-apa isu pun dia akan tengok dengan lensa dia yang sama, which is lensa Islam. Aku rasa benda tu sangat unik sebab aku dan dia memudahkan. Tu yang penting, walaupun mungkin ada audience kita rasa buku ni macam tinggi sangat dia punya tajuk kan. Berfikir tentang pemikiran macam tu kan. So aku rasa perlu aku sebut kat sini, bahasa dia mudah untuk kita fahami. Dan satu lagi yang menyebabkan mudah untuk dibaca sebab dia guna lensa yang sama je sepanjang perjalanan. So hang tak payah nak tukar-tukar lens. Faham tak? Kalau hang ada spek mata yang macam aku power 125, dia pakai 125 tu dah sampai habis kan. Dia tak tukar-tukar dah. So aku rasa itu benda yang menyebabkan aku mudah baca buku ni juga lah sebenarnya. So
walaupun time tu aku baru lepas SPM. So benda tu Setuju. benda yang pertama aku rasa. Lepas tu ni kot part yang mungkin kita dua lebih kurang je sebenarnya benda yang kita bincang ni. Cuma dia spektrum punya berbeza kan. Merah ada macam-macam tapi spektrum punya berbeza kan. So macam dan macam aku sebut tadi bagi agama ni mungkin kita kata main peranan yang signifikan lah dalam buku ni sebab dia macam 3/5 pula aku rasa. Aku soal apa 200 lebih je lah aku pun dia masih kira cerita agama. Cerita Aku pasal agama, politik, lepas tu agama balik. So aku rasa macam signifikan lah buku ni dengan peranan agama yang dia cuba aku sampaikan. rasa antara benda lain yang menarik tentang buku ni. Ya, aku rasa kalau sebut tentang first impression. Kebanyakan buku ni ramai sekarang akan melihat kepada kulit, melihat kepada tajuk. Sebelum nak tengok kepada inti, sebahagian buku pun kalau buku-buku yang macam bestseller datang daripada luar negara kan selalu kan dibalut plastik. Kan buku macam ni buku lokal selalunya kita dah boleh belek tengok isi kandungan. Tapi jadi kebiasaan lah untuk consumer ni beli tengok tajuk, tengok kulit semua ni kan. Tapi kalau nak bagi aku tajuk bila sebut berfikir tentang pemikiran, aku rasa menarik penulis pilih tajuk ni. Bagi aku bagi setengah kalau kau pernah baca ni kan, kau pula kan, kalau hang pernah baca bercampur kita Kedah Selangor dua tempat pernah Aku duduk duduk lama. Perak tau, member banyak KL tapi duduk Perak so dia macam Ni apa kau pernah baca kan kritikan Bezali terhadap buku ni kan, banyak rasa penulis berbalas tapi aku tak ingat sangatlah apa konteks konten lah kritikan dia tu, tapi satu yang aku ingat tentang macam apa orang kata apa macam expectation, salah satunya macam expectation orang bila baca buku ni tentang bila sebut tentang pemikiran kan selalu akan macam itulah, bila sebut pemikiran ni mesti akan dikaitkan dengan falsafah kan, falsafah kita kata akan mention tentang Plato lah, Socrates lah, Aristotle lah kan semua tu. Dan sebenarnya bagi aku mungkin benda tu betul memang pemikiran akan dikaitkan itu, tapi dia menjadikan benda tu klise. Benda tu dia akan jadi bukan binary, dia macam pemikiran ini milik milik civilization tertentu, peradaban tertentu, milik timur, milik barat kan, milik macam sedangkan setiap manusia itu punya pemikiran dia tersendiri kan. Aku punya pemikiran kita sendiri, ada benda yang aku tak setuju dengan, ada benda yang tak setuju dengan aku. Kita nak bincang pasal buku ni pun banyak kali kan kita berdebat dan sebagainya. Jadi wacana kita kata pemikiran ini mungkin di peringkat akademik tak apalah kan, tak apalah kalau kita sebab ada disiplin dia kita perlu refer civilization, tapi bila dibawa ke masyarakat awam ia wajar untuk dibuka kepada masyarakat awam. Semua manusia ada pemikirannya tersendiri kan. Kalau mana-mana penulis yang nak menulis tentang pemikiran tak semestinya perlu refer kepada kan zaman Greco-Roman, nak kena relate dengan falsafah Plato, falsafah Aristotle yang klise tu. Jadi penulis ni berjaya bagi aku macam uniknya menggunakan pakai tajuk pemikiran itu, berfikir tentang pemikiran itu dengan macam mana relate dengan poin hang tadi tu, dengan membawa lensanya sendiri. Bagaimana dia melihat kehidupan ni dengan proses didikan dia kan, dia dah melihat dunia ni. Itu juga bagi dia satu bentuk pemikiran yang dia boleh kongsi kepada masyarakat awam bahawa ini juga satu bentuk pemikiran, dan dia menggalakkan supaya orang lain pembaca turut berfikir sama kan. Kadang-kadang banyak juga persoalan yang dihadirkan dalam buku ni. So itu bagi aku macam penulis berjaya memecahkan stigma lagi lah, stigma masyarakat tentang pemikiran. Jadi lensa kita kata kalau orang barat gelarkan macam pandangan gerakan Islam ni lebih kepada Islamis kan, istilah kalau nak guna pakai lah, kalau tak tepat pun mudahlah kita pun tak maulah guna label-label kan, tapi nak mudah faham kan, nak refer apa. Jadi itu pun satu bentuk pemikiran. Dan sebab kalau kita mengkhususkan pemikiran ni barat dan timur, jadi macam kita cuba mengkhususkan, mengklasifikasikan, seakan-akan nak membinary kan lah. Ni pemikiran ni daripada barat ke timur.
Confucianism ke, Taoism ke, ni dia daripada falsafah Greek ni. Liberalisme. Dia macam tak ada daripada Timur Tengah, tak ada daripada Malaysia, macam tak ada. Macam mereka ni golongan-golongan tamadun peradaban yang tak berfikir. Jadi tak ada pemikiran asal usul daripada dia. So itu macam tak adil lah. So tak adil. Jadi aku mungkin bagi setengah orang mungkin dia rasa kecewa. Ish, apa ni kan? Macam tajuk berfikir tentang pemikiran tapi masuk-masuk cerita tentang gerakan Islam, tentang apa peranan Tuhan dalam kehidupan. Macam macam cuba bawa balik persoalan Islam adalah solusi. Macam iman lah yang akan menyelesaikan segala permasalahan dalam dunia ni kan, krisis dalam ni. So macam mungkin setengah orang akan skeptik kan ni, tapi aku setuju bahawa pemikiran sebegini perlu juga diketengahkan sebab bagi aku ia lebih sesuai dengan konteks masyarakat Melayu Muslim kita lah, khususnya di Malaysia. Dan tanpa pemikiran Plato dan Aristotle pun manusia boleh berfikir. Manusia masih boleh berfikir. Tanpa Timur dan Barat, manusia masih ada akal yang tersendiri, masih ada konteks kehidupan tersendiri, mereka boleh berfikir. Experience sendiri. So macam itulah, aku meminat lah. Jadi itulah antara poin impak dia daripada keseluruhan buku ni yang membina lah cara fikir aku lah sedikit sebanyak. Rasa macam mana? Dapat aku rasa faham. Aku just rasa macam mungkin bagi aku sendiri setelah dulu aku sangat tak ada confident tau. Aku sangat tak ada confident kalau aku nak lihat artikel apa-apa, aku nak buka blog. Sebab aku rasa macam aku tak cukup pandai, aku tak tahu falsafah barat ni datang apa, aku tak faham liberalisme. Aku tak tahu definisi datang semua. So aku nak tulis. So aku rasa macam aku tak cukup pandai untuk tulis ataupun tak cukup ilmu untuk tulis. Tapi bila kita fikir balik kan, kadang-kadang memang ada benda yang macam kau tak perlu pun kan. Kau memang tak perlu, faham tak? Kau ada moral atau kau memang ada basis yang cukup untuk kau nilai sendiri. Faham tak? Untuk kau sampaikan pemikiran kau sendiri. Contohlah paling mudah lah, mungkin kalau tak tahu lah apa, mungkin makcik cafeteria hang tiba-tiba tak masak tak garam kan. Walaupun hang pun tak reti masak, tapi hang tahulah garam tu kena ada. Faham tak? Mungkin hang tak reti masak. Tapi hang tahu garam tu perlu ada dalam masakan. Faham tak? So tak semestinya hang tak boleh bercakap tentang perkara tu, hang tak boleh tegur macam tu. So aku rasa macam semua manusia ada hak untuk berfikir. Itu skill kan. Apa dah lagi berkenaan dengan berfikir. Semua manusia Tuhan buat dibolehkan untuk berfikir dan membezakan manusia itu. Macam orang kata lah, kalau ada anak 10 kepala berbeza. Faham tak? Sebab 10 pemikiran yang Tuhan bagi tu berbeza-beza. Kalau kita ada 10 anak tu. So aku rasa benda tu yang menyebabkan manusia itu unik, dan sepatutnya semua manusia ni perlu ada pemikiran dia sendiri kan. So, ataupun kita kata persepsi yang mungkin kita kata dia tak boleh berpihak sepanjang masa. Dia nak kena ada juga dia punya analisis sendiri, pemikiran dia sendiri sebagainya. So, aku rasa relate dengan ideologi, contohlah ideologi yang dominan sekarang ni pun yang memberi pengaruh besar dalam arena politik, arena ekonomi dunia hari ni pun hadir daripada manusia. Jadi mungkin mereka ini masyhur, kebetulan penulisan mereka ni sampai kepada orang tertentu yang menyebabkan dia dipopular kan, yang menjadi pengaruh kan. Mungkin ramai lagi yang mungkin pemikir-pemikir yang lebih kritis lagi, yang mungkin dah muncul lah satu solusi yang sesuai dengan konteks zaman sekarang, tapi benda tu tak dipopularkan. Jadi adakah bermakna manusia yang tidak berfikir kan, tak ada pemikiran yang relevan kan? Berguna kan. Pemikiran itu tidak eksklusif. Itulah kesimpulan dah. Tidak eksklusif pada mana-mana individu. Berfikir, mengkritik itu bukan satu kelompok aja boleh buat. Bukan milik siapa-siapa. Bukan milik siapa-siapa. Dia adalah manusia, semua manusia diberikan hak untuk berfikir. Sebab itulah pun kita ada demokrasi kan. Sebab semua orang kena fikir pasal nak pilih siapa. Macam
Itu sebenarnya memang ada aplikasi dalam hidup kita, tapi kadang-kadang kita tak perasan. Kita memang kena berfikir. So aku rasa macam kita dah bincang kat tu. Cuma aku nak sentuh sikit bab yang mungkin kita kata nisbah paling besar dalam buku ni, which is bab agama. Aku dengan hang itu soal agama. Cuma mungkin bahasa kadang-kadang yang digunakan dalam buku ni banyak, kalau berkaitan dengan agama ni mungkin kalau pembaca lah, kalau boleh baca, kalau dah baca akan perasan lah dia akan sebut dakwah dan tarbiyah kan. Aku rasa tak semua familiar sangat dengan term tu. Tapi baguslah penulis cuba ketengahkan ni. Kadang istilah ni terlalu eksklusif bagi ahli-ahli gerakan Islam lah. Tapi bagi aku ia wajar difahami oleh masyarakat umum. So kalau kita nak guna terma tu pun baguslah. So maksudnya nisbah terbesar dalam buku ni adalah dakwah dan tarbiyah kan. Ringkasan ada DNT kan. Tapi mungkin kau rasa apa definisi mudah lah kalau kau boleh bahasakan dakwah dan tarbiyah tu, ataupun kau prefer nak mention tentang agama, kau prefer nak guna terma agama ke ataupun dakwah tarbiyah seperti yang penulis gunakan dalam kebanyakan bab buku dalam buku ni untuk ni lah, untuk kita nak teruskan perbincangan ni. Kau rasa? Aku rasa mungkin betul lah. Aku rasa mungkin agama tu kadang-kadang macam terlalu luas. Kalau orang tak baca buku ni, dia akan rasa agama tu macam aku bukan nak kecam, first aku bukan nak kecam, tapi kalau korang pergi Hasani bookstore kan, tengok bagi agama, dia lebih kepada zikir harian, contohlah zikir harian, apa lagi ya, mungkin apa, tahlil, buku tahlil ke, buku yasin ke, tafsir dan sebagainya. Dan kadang-kadang mungkin stigma masyarakat dah melekat dengan benda-benda macam tu kan. Cuma aku rasa mungkin aku akan guna, aku ulang sekali aku dah berhenti kan, dakwah dan tarbiyah, which is kita mungkin akan guna apa, singkatan DNT lah, dakwah and tarbiyah, DNT. So aku rasa mungkin kita boleh guna tu. Dan aku rasa mungkin definisi ringkas aku kan, mungkin kepada pendengar ataupun baca buku tu yang kenapa dakwah dan tarbiyah, dia macam main daripada mana kan, main daripada mana. Nampaklah dia mungkin datang daripada kita kata asal usul gerakan Islam yang dominan lah di abad 20, abad 19 ni. Kita kata Ikhwanul Muslimin, tapi ada saja gerakan-gerakan lain yang dominan turut menggunakan pakai, dia dah jadi universal sebenarnya istilah dakwah tarbiyah tu. Cuma mungkin bila kita sebut tu maksudnya dia refer kepada proses tau. Proses masyarakat itu untuk memahami Islam itu dengan lebih luas. Jadi kalau kata terma dakwah tu refer kepada itulah menyampaikan. So dakwah ni refer kepada proses penyampaian untuk memahamkan masyarakat sama ada Muslim, sudah Muslim ataupun Muslim, untuk memahami Islam yang lebih lanjut lah. Tapi tarbiyah pula merujuk kepada macam proses peribadi ataupun proses yang kita kata kalau kita mention tentang satu gerakan Islam kan. Jadi proses tu berlaku dalam lingkungan gerakan Islam tu sendiri untuk menjadi lebih baik, untuk improvement. Sebab menjadi Islam ni, menjadi Muslim ini, ramai orang salah faham kan, macam ucap syahadah maka selesai. Sebab apa? Ada hadis kan, barang siapa yang mempunyai iman sebesar zarah, sebesar biji sawi ke zarah kan, dia akan masuk syurga kan. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah akan masuk syurga. Maka mereka faham literally, Muslim selesai lah. Maksudnya walaupun nanti tak apalah, tak mahu dah pasal itu kan. So itu salah faham terbesar lah. Jadi tarbiyah ni didefinisi untuk kita faham bahawa walaupun kita sudah Muslim, proses untuk menjadi Muslim yang lebih baik tu, untuk capai takwa peringkat lebih. Sebab kita tak tahu, mungkin di pandangan mata manusia ni kita nampak dia soleh, maka kita rasa macam dia ni layak masuk syurga. Sedangkan di sisi Allah tu kita tak tahu, setiap manusia ni dia ada struggle dia sendiri. Struggle dia sendiri sampai selagi dia tak mati, dia kena proses, kena sentiasa perbaharui kita kata iman dia lah kan, kefahaman dia. Jadi tarbiyah itu adalah proses tersebut lah. Sebab kalau dibahasakan dalam bahasa Melayu pun, ataupun dia masuk pendidikan lah. Jadi dia satu proses mendidik diri ataupun ahli-ahli lah organisasi itu, organisasi Islam itu
sampai Menjadi dia sudah. Muslim yang lebih baik lah Ah, basically. so Menjadi itulah Muslim yang lebih baik. seringkas. Okay. Dakwah dan tarbiyah kan. Okay, kita kata dakwah dan tarbiyah. Dakwah itu mengajak orang kepada Islam dan walaupun dia dah Islam, tapi macam mana dia, untuk meyakinkan dia bahawa Islam itu adalah pak kata klise, Islam itu adalah solusi dan macam mana tarbiyah itu adalah proses untuk kita menjadi solusi mungkin. So aku rasa macam aku rasa part tu paling banyak dalam buku ni, 35 mungkin. Tapi dalam banyak-banyak sebab dia sentuh banyak benda. Dia bukan, walaupun memang specifically ada bahagian yang sangat berkait dengan dakwah dan tarbiyah, ada juga yang dia memperjuangkan macam mana agama itu memainkan peranan masyarakat dan sebagainya. Agama secara kita kata habis general lah. Okay, so rasa macam mana rasa daripada pandangan dia ni, daripada pandangan penulis, part mana yang rasa paling menarik ataupun paling signifikan yang menerangkan berkenaan dengan peranan agama dalam apa-apa pun institusi. Faham tak? Mungkin dari segi negara, masyarakat, keluarga, individu. Hang rasa apa benda yang paling mind blowing yang dia sebutkan, yang dia tulis dalam buku dia yang menyebabkan dia kira macam sebut baru. hang mula yakin bahawa Islam itu ataupun agama Islam itu, Islam dalam konteks ni, Islam itu perlu harus ada peranan dalam setiap institusi. Part mana yang rasa mind blowing ataupun apa benda yang rasa dia cakap yang rasa mind blowing gila-gila mau guna petak tu gila-gila. Bila soalan macam ni, bila nak soalan nak mengkhususkan mesti dia je tak ada jawapan. Tak ada jawapan khusus umum. Tapi aku macam lagi mungkin aku rasa hang lebih hang pun dah ada macam kata-kata poin-poin tertentu yang rasa benda yang menjawab kepada persoalan tu. Tapi bagi aku macam contohlah macam dalam bab 2. Dia mulakan bab 2 lah. Macam bab pertama tu kan dia macam cerita secara umum tentang kebahagiaan, tentang kehidupan. Bila masuk bab kedua, dia tajuk dia peranan Tuhan dalam kehidupan. Kan? Selalu dia macam bila kandungan-kandungan macam ni, selalu kalau dalam aktiviti-aktiviti gerakan Islam, dia tak setahap kepada gerakan Islam yang kita kata berasaskan ikhwan betul-betul. Kadang ni lah kumpulan-kumpulan Islam kan yang duduk dalam jemaah lah, kumpulan-kumpulan kan, yang tabligh kau semua benda, segala benda yang dilakukan dalam kehidupan ini di peringkat mana pun, daripada individu, keluarga, kawan-kawan, sahabat, komuniti sebagainya, semua dia orang akan balikkan kepada Tuhan, kepada hakikat kehidupan kan, tentang peranan kita selalu kan mention tentang khilafah hamba kan, ubudiyah hamba tu kan, tu klise. Tapi walaupun benda tu klise, penulis cuba bawa kita untuk melihat bagaimana agama itu berfungsi dalam kehidupan di mana pada peringkat, dan cuba membawa kita untuk itulah kita kata Islam itu sebenarnya make sense. Intipati ataupun Islam adalah solusi, itu sebenarnya make sense. Jadi dia mulai sebelum masuk, dia kupas isu-isu tertentu, isu keluarga, isu masalah dalam gerakan Islam, isu masalah pendakwah, banyaklah dia situ. Kemudian dia mula bab 2 ni mula dulu dengan memang klise lah, bukan klise maksudnya biasalah, kita dah biasa dengar. Tapi bagi aku buku ni dia bagi kita kata impak yang sedikit berbeza. Faham, aku terasa dia macam terkelip dengan point tu. Bagaimana Tuhan itu berperanan dalam kehidupan. Contohnya dia dah mention je. Dia kata tidak mengenali Tuhan lah, ni refer bab 2 lah, muka surat 10. Tidak mengenali Tuhan lah punca segala masalah yang berlalutan di dunia hari ini. Secanggih mana sistem yang ada pada masa kini dan akan datang, pelaksana sistem ini tetap manusia. Sistem yang baik dan canggih ini sekalipun sistem Islam, anda yang menggerakkannya adalah manusia yang tidak ada iman, kesannya tetap akan membuahkan kerosakan. Keimananlah penyelesaiannya,
Hal ini juga diakui oleh sarjana barat sendiri. Apabila iman kepada Tuhan hilang dari manusia, kerosakan yang dilakukan hampir tiada batasan. Kat sini sarjana barat yang dia mention kat sini, Graham E. Fuller, dia menulis buku A World Without Islam. Dia ada quote, tapi aku tak mau baca lah, takut masa tak mengizinkan. Cuma secara kesimpulannya, perkara ni sekali-kali dibawa kalau ahli-ahli gerakan Islam ni akan mention dalam buku Madha Ya'ni lah, kata Madha Ya'ni apa erti aku menganut Islam, buku-bukunya bahan-bahan fikrah ni yang eksklusif ni sering kali dibahaskan benda-benda ni. Tapi aku secara peribadi, selama aku melalui proses tu, aku tak pernah terasa terkelik sebab huraian itu tak sampai. Huraian pada substance itu walaupun benda yang sama tapi tak sampai. Tapi penulis ni dalam satu perenggan je, dia telah bukan sekadar cuba. Dia cuba, tapi untuk aku seperti dia dah telah membuat aku dapat relate antara kehidupan masalah kehidupan di mana peringkat dan juga Tuhan. Tak ada perantaraan. Kenapa perlu berbalik kepada Tuhan? Jadi kat situ dia ada mention tentang sistem apa sekalipun kita pakai dalam ekonomi ke, politik ke, hatta kemasyarakatan sosial, sebagai pendidikan segala apa sekalipun, sistem apa pun kita guna pakai, dia macam dah bawa kesimpulan tau kepada segala isi-isi kandungan yang dia kesimpulan dia awal. Kalau dia buat di last ni lagi menarik lah kan. Lagi menarik. Cuma sebab ada kan kampul ni kan macam penulisan blog dia sebelum ni kan. Sepanjang compilation lah. Compilation kan. So faham je susunan tu mungkin tak perfect kan. Tapi bila kita baca ulang kali kan, kalau aku sekali peribadi aku dah baca 2 kali full, sekali lagi tu baca laju, baca macam nak refer kan. So dia jadi macam tu lah, walaupun dia di awal dia dapat simpulkan balik apa yang kita dah baca sebelum ni. So macam tu lah point tu, aku mungkin terpaksa ulang banyak kali macam perlu ditekankan sistem apa sekali pun kita pakai untuk menyelesaikan masalah, krisis, konflik dalam dunia ini, pelaksanaannya tetap manusia. Dan manusia ni tidak akan lari daripada kelemahan, kesilapan. Maka termasuklah dalam hal beragama. Kan, mungkin agama itu sudah sempurna kan. Tetapi bila kita nak kita kata nak praktikkan agama itu di peringkat individu ke, di peringkat masyarakat, kita ada jabatan agama kan sekian, kita ada authority sekian, kita ada kepimpinan Islam ke. Tapi bila semua itu benda yang teknikal tu dia melibatkan manusia, maka akan ada masalah kat situ. Pastikan ada masalah. Jadi penyelesaian dia apa bukanlah sebenarnya pada menukar sistem ulang kali kan. Tapi sebenarnya penyelesaian dia pada memantapkan ataupun menyelesaikan di peringkat pelaksana itu sendiri. Iaitu orang yang menguruskan sistem tersebut lah dalam apa kategori sekalipun. Maka dia ulang sekali lagi apa dia sebut, keimanan lah penyelesaiannya. Jadi andai yang menggerakkan satu sistem tu yang nak menyelesaikan masalah itu adalah manusia yang mempunyai iman. Dan kenapa iman tu mungkin panjang lah nak dihuraikan kan. Tapi dia nak cuba relate tu. Maka insya-Allah perkara itu akan diselesaikan. Benda ni boleh debate panjang lah. Apa perkaitan iman dengan yang nak akan menyelesaikan, yang nak menjamin bahawa tak akan berlaku kerosakan dalam proses nak menyelesaikan masalah tu. Kan? Banyaklah hujah dia. Tapi dia bagi struktur lah sikit kan. Di permulaan ni, di bab kedua ni, untuk relate lah kan. Hatta bila sebut tentang gerakan Islam kan. Gerakan Islam. Sebab tu bila gerakan Islam ni, sebab tu setengah orang salah faham kan bila sebut dakwah tarbiyah ni. Nanti mungkin banyak lagi point kot tentang dalam segmen ni. Minta maaf aku tarik banyak sikit. Cuma nak highlight siap-siap bahawa bila kita sembang, mungkin kita sembang sikit tentang gerakan Islam pasal apa kan, pasal peranan dia ke apa kan, tentang exclusivity ke apa ke, bahawa akan berlaku juga permasalahan di situ sebab ini kata kaedah tadi tu, kita perlu faham kaedah itu tadi. Jadi maksudnya gerakan Islam itu sendiri, walaupun ada Islam di belakang dia,
yang nak menggerakkan tu adalah manusia. Jadi tak dapat lari daripada kerosakan dalam gerakan Islam itu sendiri. Kan? Tapi taklah bermakna bahawa gerakan Islam itu tak relevan. Jadi sebabkan manusia ini macam mana nak bermain kan, maksudnya akan bermasalah di peringkat individu ni disebabkan iman dia tak sihat, maka apa perlunya gerakan Islam kan? Sebab tak boleh nak buat solusi. Dia akan, kalau orang tu rosak masuk dalam gerakan Islam, jadi macam akan merosakkan juga lah gerakan Islam kan. Jadi buat apa perlu bergerak kan? Dia macam banyaklah pula persoalan pula rentetan daripada itu kan. Cuma tak apalah. Cuma nak jawab persoalan hang tadi tu mungkin di situlah tentang bab kedua kan, peranan Tuhan kehidupan tu yang macam menjadi pintu utama lah kepada perbahasan sebelum masuk kepada soalan agama, kehidupan, hatta dakwah tarbiyah tu sendiri kan, dakwah tarbiyah tu sendiri. Jadi tu hang rasa macam mana? Hang rasa macam mana? Macam aku punya aku rasa itu yang kita kata, aku rasa yang aku sebut macam dia pintu, which is yang actually aku nak sebut benda ni sebenarnya gerbang. Sebab aku elaborate kan. Sebab dia yang aku faham, yang kita punya kesefahaman yang sama adalah macam mana pertama ada dua realization tu, ada satu benda yang kita kena realize pertamanya, iaitu macam mana pun sistem apa pun pakai sesempurna apa, sebab bila kita cakap pasal sistem selalunya dia ideal tau, dia macam satu benda yang ideal. So ataupun ideal ni maksudnya tak ada flaw langsung. So tapi pertamanya kita kena faham apa-apa sistem pun dijalankan oleh manusia. Dijalankan oleh manusia. So aku rasa itu benda yang pertama yang dia nak, aku rasa yang hang sebut tu adalah pintu. Cuma jalan seterusnya adalah benda yang aku cakap tadi, which is daripada awal sampai habis penulis cuba meyakinkan kita bahawa dakwah dan tarbiyah itu adalah solusi kepada semua benda dengan melihat menggunakan lensa dia tu. Faham tak? Dia melihat semua masalah yang ada dalam masyarakat. Sebab benda ni pun sebab Islam pernah sebut benda ni dan sebagainya. Ekonomi dan sebagainya. Adakah Islam mengharamkan demokrasi? Dia ada sebut juga kan, pasal demokrasi dan sebagainya. Adakah Islam? So aku nak kata sebab demokrasi tu memang ideal. Betul tak? Sepatutnya kalau dalam movie Abraham Lincoln dia sebut apa? From the people, by the people, for the people. Kan? Memang secara ideal macam tu. Tapi macam mana kita nak menjalankan, macam mana nak kena ada ketulusan dan demokrasi itu pun kan, supaya orang yang menjalankan sistem demokrasi itu jujur dan sebagainya, tak boleh lari lah daripada, kita boleh kata spiritual lah kan. Okay, spiritualnya tu. So, aku rasa benda tu ni, aku pernah baca benda ni sebenarnya dalam bukanlah baru, bukanlah pernah, maksudnya lama baru ni aku rasa Rahman Ashdawang ada buat kelompok buku baru kan, pernah sembang pasal politik, politik untuk pemula tu. Dalam bab, kalau ada pembaca ada buku ni boleh buka bab 17 muka surat 144. Itu dia 144 ya. Kita tengok 144 ni dia sebut lah. Okay. Dia tengah cerita pasal konservatisme kan. Tapi dia sebut kat sini ada seorang tokoh nama dia Edmund Burke. Edmund juga melihat tradisi, dia sebut kat sini, melihat tradisi seperti monarki, agama, hierarki masyarakat, seni dan sebagainya mempunyai fungsi untuk menjinakkan sifat manusia. Manusia berintelek tinggi, mungkin tidak memerlukan agama untuk bertindak rasional. Tetapi bagi orang ramai, agama ada fungsi untuk menyekat tindakan manusia. Walaupun mungkin dari sudut kita lah kot, yang mungkin boleh so-called Islamis ni, kita tak ada macam setuju sangat ke benda ni kan. Sebab bagi kita, semua orang perlu beragama. Macam kat sini macam nak kata orang yang tak berintelek tak perlu tak beragama. Mungkin kita tak setuju benda tu. Tapi benda yang kita boleh setuju dengan Edmund Burke ni, dia sebut bagi orang ramai, agama ada fungsi untuk menyekat tindakan manusia. Mungkin dalam Islam kita kata muraqabatullah lah kan. Okay. So kita kata mungkin benda tu syariat. Macam mana syariat kan. Syariat itu mampu keimanan kepada Tuhan itu mampu menyekat kita. Kan? Macam rasuah lah, isu rasuah. Isu rasuah ni bukan tahu pun dia buat ke tak. Faham tak? Tapi sekiranya ada force yang dia rasa sentiasa melihat dia,
Tuhan sentiasa melihat dia. Tak ada lah benda tu. Faham tak? So aku rasa benda tu lah yang kita kata aku rasa aku dan Hang rasa benda tu part paling penting lah, dan dia kata macam mana agama itu berperanan, faham tak? Dia menjaga sifat-sifat manusia yang mungkin yang tidak sempurna itu. Macam Ustaz Azizah kata kan, macam kalau Hang kalau hang tak ada apa-apa atas jalan raya, mungkin hang tak pakai music belt. Tapi tiba-tiba ada apa kereta daripada seberang jalan, dia bagi lampu kelip-kelip kat hang, nak kata depan dia roadblock. Hang tak nampak lagi pun tak kok. Tapi hang dah start pakai tali pinggang, kalau hang main phone, hang tutup phone dan sebagainya. Tu hang jadi pemandu yang soleh. Tak? Padahal tak nampak pun polis tu lagi. Faham tak? So aku kata benda tu penting lah, ataupun kita kata benda tu sangat signifikan dalam beragama, faham tak? Sebab ada sentiasa akan ada Tuhan yang mengawasi kita. Aku rasa benda tu aku rasa kita boleh berkongsi ataupun kita share experience yang sama. Aku rasa. Okay, Mantap. Setuju. Takkan tak setuju. Lidah cakap tak pernah tak setuju. Kita dah lah. Bohong. Okay. Okay, so tadi mungkin lebih pada reflect pasal buku lah kot. Aku sekarang ni nak bawa hang dive dalam sikit lah. Hang macam hang sebut lah, macam penulis tu macam senior hang. Lebih kurang tak aku side balik hang tadi. Lebih kurang lah. Okay. Saya dia tak mengaku. Ataupun kenalan. Okay, ataupun kenalan. Itu tak boleh lah. Lagi Dia kata tak kenal, hang tunjuk je. Saya penulis dengar. Claim. Okay, tak apa. Okay. Katakan kita kata, ataupun mungkin dalam bahasa yang lebih mudah, mungkin hang dan penulis datang daripada sistem yang sama. Boleh kata macam tu. Ataupun kita kata satu melalui bentuk lah. tarbiyah yang sama. Sebab tadi Bukan datang. melalui proses melalui proses tarbiyah yang define tadi tu, yang sama mungkin, ataupun lebih kurang tak tahu lah, cuma lebih kurang lah dia punya sumbernya tu, source-nya tu. Jadi aku pun dalam source yang sama, melalui source yang sama. Cuma aku nak tanya hang, kenapa hang dalam hidup hang membuat keputusan untuk hang komit kepada sesuatu gerakan Islam? Tapi yang lebih penting, aku ada 2 komponen dalam soalan ni. Kenapa hang komit? Kenapa hang pilih untuk komit? Yang kedua, apa yang menyebabkan hang stay untuk komit? Sebab kadang-kadang aku sendiri dalam pengalaman aku, nak masuk kelab senang. Aku pun masuk banyak kelab kat ATP ni. Tapi untuk hang terus stay dan beri komitmen, itu yang lebih susah. Dan kenapa hang memilih dua-dua tu? Untuk komit pada pertama kali dan untuk terus komit. Dan benda ni memang personal lah. Bagi aku macam benda ni, aku pun memerlukan jawapan tu sebenarnya. So, hang ada? Okay lah, soalan personal Okay, aku mungkin tak dapat menjawab soalan tu. Tetapi kita benda ni experience kan. Kadang kita pun tak tahu apa yang kita buat ni betul ke tak. Dalam kehidupan ni, bila masuk persoalan ni. Dan sebenarnya perkara ni pun sebenarnya dibahaskan dalam buku Syed Fatin juga. Mungkin dia taklah secara langsung ataupun macam literally sebut dalam buku ni, masuklah gerakan Islam. Komit lah tu adalah. Tapi dia lebih kepada nasihat-nasihat ataupun kita kata tahu jihad dalam bahasa Arab dia kepada yang sedia ada dalam gerakan Islam tu. Untuk macam kalau dalam buku ni banyak nasihat lah. So kenapa kita perlu bersabar, kenapa perlu banyaklah nasihat-nasihat yang ada dalam ni. Sepanjang aku rasa 9 bab awal tu, sebelum masuk 10 bab ke 10 tu, pendidikan politik tempatan antarabangsa tu, kita boleh lihat 9 bab pertama tu, walaupun ada buku tajuk dalam buku sebagainya, tapi banyaknya dia macam jelas lah lensa seorang ahli gerakan Islam itu
Tapi bukan kita nak eksklusifkan apa-apa kan, kita nak khususkan apa-apa. Dia terbuka untuk perbincangan semua orang yang di luar gerakan Islam pun berhak tahu apa yang dilakukan, kenapa. Macam tu persoalan-persoalan tadi tu mungkin persoalan-persoalan yang kadang ahli-ahli gerakan yang dah komit, ahli gerakan itu sendiri perlu tanya kepada diri dia sendiri. Jadi macam aku nak letak diriku sendiri sekarang di situ lah, dan aku macam persoalkan diri, kenapa bahasa muda aku masuk aku masuk dan kenapa aku kekal gerakan Islam itu. Sebenarnya aku pun tak, dia macam analogi Ustaz Azizal guna jugalah sini sebelum aku relate dengan buku tu lah. Secara umumnya gerakan Islam ni dia macam kelab jugalah. Dia macam dia bukan, dia tidak mewakili Islam secara hakikatnya. Dia tak represent Islam kan. Cuma dia macam satu platform, kita kata satu platform ataupun satu, mungkin definisiku ni ramai orang, bukan ramai lah, maksudnya ada orang yang tak bersetuju kan, Hang tak setuju. Kan ada definisi, maksudnya nak menghuraikan gerakan Islam itu fungsinya apa. Tapi dia macam, bagi aku dia macam satu platform. Kita kata untuk Muslim lah, orang Islam lah khususnya kan, sebab nama pergerakan Islam ni non-Muslim tu pelik lah. Seorang non-Muslim masuk gerakan Islam untuk menjalankan fungsi gerakan Islam tu. Jadi saya tak perlulah hurai bab tu. Cuma dia satu platform untuk Muslim itu melihat Islam itu jauh lebih tinggi dari segala benda lain, yang segala perkara lain dalam dunia ni. Maksudnya dia nak bila macam kita tubuhkan kelab, kita tubuhkan komuniti, organisasi apa-apa, kita nak cipta satu, kita kata apa, environment tau, untuk satu tujuan. Kelab fotografi boleh je tangkap gambar masing-masing kan, dan secara tak langsung orang yang share the same hobby, bila berjumpa dia rasa keterikatan tu. Tak perlu tubuhkan kelab pun dia dah ada keterikatan tu. Tapi dia tak boleh nak membina tau. Dia tak boleh nak contoh nak apa plan kita next, ataupun kita nak terus masing-masing tangkap gambar kan, masing-masing dengan kamera masing-masing, dengan ilmu masing-masing. Jadi waktu kebetulannya kita bertemu. Jadi dia macam tak ada end objektif tau. Dia macam tak ada nak ke mana kan, nak ke mana, tak share sesuatu yang solid. Jadi macam tu je diumpamakan dengan gerakan Islam ni. Dia cuba nak platform mengumpulkan Muslim, kata-kata penggerak-penggerak lah kan. Tapi dalam tu mungkin ada yang dia juga yang ahli biasa kan. Dia cuba nak wujudkan environment untuk merasakan bahawa Islam yang ada hari ini ni bukan berada dalam satu situasi, satu keadaan yang belum dominan kan, belum dominan di segenap aspek. Maksudnya di peringkat individu di setiap individu masyarakat itu, mereka Muslim tapi mereka tidak menggambarkan, mereka tidak memanifestasikan Islam itu secara kuli lah syarat dia, secara menyeluruh, dia tidak melihat Islam itu sebagai satu matlamat kehidupan. Ritual. Dia sekadar ritual lah. Dia tak melihat sebagai matlamat kehidupan lah. Jadi sebab tu terbatas kepada bila ada macam-macam lah. Umpama Bahan boleh bagi banyak contoh lah realiti Islam macam mana. Jadi bila adanya gerakan Islam ni, dia cuba kumpulkan Muslim ni supaya kefahaman kita ini belum cukup. Kita perlu melakukan sesuatu. Bukanlah kerana Islam tu perlukan kita kan. Allah akan menjaga berdasarkan kefahaman kita, berdasarkan kita punya teologi lah. Islam itu akan dipelihara oleh Allah sampai kiamat. Tanpa kita pun Allah boleh jaga Islam itu dengan cara yang di luar kita punya imajinasi ataupun sangkaan. Sebab akan ada ayat Quran ke apa, ada dalil lah, sama ada hadis atau ayat Quran, tak pasti, yang kita katakan boleh saja Allah gantikan sesuatu kaum kan dengan kaum yang lain. Dalam konteksnya itulah, kalau kamu tidak mahu duduk dalam environment Islam itu,
melihat Islam itu di peringkat yang tertinggi. Selalu perkataan yang selalu orang guna, Islam ya'lu wa la yu'la alaihi, kan. Islam yang tertinggi dalam apa aspek aku, hang dalam kancah politik ke, hang terlibat dalam dunia ekonomi ke, terlibat dalam aktivisme, dalam masyarakat sivil, kan, sosial, di peringkat sosial, Islam adalah matlamat hang. Aku buat semua ni semua kerana aku nak memanifestikan Islam itu di ke seluruh dunia lah, kita kata nak dalam istilah dalam kerangka Islam tu selalu guna tu istajatul alam. Islam ni dia macam itulah ideanya, nak melihat, nak memakmurkan dunia dengan Islam. Jadi itu kita kata vision gerakan Islam ni, dan mereka melihat bahawa perkara ini tidak boleh dicapai jika tiada satu, kita kata, kuasa lah atau komitmen, gabungan tenaga. Sebab sunnatullahnya, dia bukan sunnatullah lah, maksudnya secara realitinya, secara realistiknya, secara logiknya, rasionalnya, sesuatu itu tidak dapat mendominasi kita masyarakat ke dunia itu untuk dipraktikkan, untuk tak boleh nak, kita tak boleh nak capai benda tu tanpa ada, kita kata, usaha yang padu lah, kan, tenaga yang cukup. Jadi gerakan Islam cuba, faham kan cakap ni, faham kan? Sorry kalau aku guna bahasa ni sebab aku tak tahu nak pilih kata yang santai, sebab hakikat dia tu sukar untuk dihuraikan. Sebab aku guna lah analogi kelab tadi semua tu kan. So vision dia nak bawa macam tadi yang aku sebut tu kan. Maka dia cuba nak create environment supaya kumpul tenaga dan mereka boleh konsisten dalam gerakan ni berterusan. Selagi Islam belum capai vision itu, maka kita duduk dalam, kita jaga sesama kita, berdakwah kepada masyarakat juga untuk besarkan lagi komuniti ni, besarkan lagi, tubuhkan lagi gerakan-gerakan Islam yang lain untuk perbaiki kekurangan kami. Macam itulah lebih kurang nak bahasa bukan besar sampailah selagi mana Islam itu belum sampai vision yang sepatutnya, maka selagi itu gerakan Islam yang relevan. Tapi macam itulah, macam tu. Jadi sebab itu aku rasa kenapa ia wajar untuk kita turut sama terlibat dalam gerakan Islam ni. Bukanlah bermakna kalau kita tak turut sama terlibat, kita tak menyumbang untuk Islam. Tetapi berdasarkan peribadi pandangan kita kan boleh berfikir, sebab tu berfikir tentang pemikiran. Kita ada pilihan untuk pilih. Sebab gerakan Islam bukan satu, kan, banyak. Dan tak gerakan Islam pun ada cara lain, secara individu ke, secara keluarga ke, kan, ada kaedah-kaedah lain yang sesuai. Tetapi aku pilih sebab aku yakin dengan struktur yang telah disusun oleh tokoh-tokoh tertentu lah dalam sejarah gerakan Islam ini. Dia membawa aku, betul lah, dia rasional lah. Kita boleh nampak jalan bagaimana untuk mencapai vision itu bukan secara kebetulan. Ia perlu melalui langkah-langkah, kaedah-kaedah tertentu, kan, seperti mana contohlah kalau kita Karl Marx pun kan, Karl Marx, bagaimana sosialisme, idea sosialisme itu dimasyhurkan ataupun disebarkan kepada masyarakat awam kan, ataupun masyarakat awam khususnya golongan-golongan buruh kan. Sebenarnya ada sejarah dia sendiri bagaimana banyaknya tertubuhnya gerakan-gerakan sosialis. Mereka ni lah yang menjadi peranan kan, walaupun sosialisme itu tidak berjaya secara sempurna lah diimplementasikan dalam arena politik ataupun ekonomi dunia ni, sebab dominannya kapitalisme kan. Tapi at least dia mengimbangkan, impak dia tu besar sampai kita ada hari buruh. Aku ambil jugalah info ni daripada buku Islam dan Sosialisme daripada Syed Hussein Alatas. Hari buruh sedunia tu 1 Mei tu pun atas itu juga, atas kita kata impak yang diberikan oleh gerakan sosialis ni. Bayangkan pengurangan jam kerja. Jam kerja adalah maksudnya polisi-polisi yang memberi hak lah kepada pekerja buruh itu tak mungkin terjadi tanpa gerakan ini. Karl Marx seorang ataupun tokoh-tokoh sosial
sosialis lain yang individu ini, pemikir ini tidak mampu diimplementasikan tanpanya ada tenaga-tenaga yang inilah yang jarang disebut dibandingkan dengan pemikir itu. Jadi sama jugalah Rasulullah membawa Islam itu kan diteruskan oleh para sahabat dengan atas rasional yang sama. Jadi, kalau kami para sahabat Nabi ini tidak menjadi tenaga untuk menyebarkan Islam ini menggunakan pedang lah, kalau katakan barat sukalah nak guna ni sebagai isu kan. Tapi kita tak ada nafikan juga peperangan itu pun berlaku, tapi kita menawarkan dulu kan apa untuk berdamaian. Kalau mereka tidak bersetuju maka kita gunakan pedang dalam masa sama menjaga, kita kata itulah menjaga batas, menjaga ada akhlak adab tertentu dalam peperangan pun kita ada dalam Islam kan. So rasionalnya begitu. Sunnatullahnya macam perlu ada gerakan. Jadi dan kenapa aku stay sampai sekarang secara peribadi sebab itulah. Sebab tiada struktur lain yang boleh meyakinkan aku bahawa vision Islam itu boleh dicapai dengan cara yang lain. Dan bukan maksud aku cara lain salah. Ini yang meyakinkan aku lah bahawa insya-Allah dengan struktur kaedah yang telah disusunkan oleh beberapa tokoh gerakan Islam ni yang masyhur ni, maka insya-Allah akan tercapai benda tu. Jadi dia tak terbatas kepada Islam peribadi kan. Macam itulah macam tu. Sorry lah banyak sebab nak huraikan tu aku tak nampak cara lain macam mana nak huraikan. Soalan tu pun dalam kan, dan soalan tu kan peribadi lah. So Maksudnya aku boleh ni lah, mungkin aku boleh articulate untuk audience. Aku rasa macam lebih kepada macam pertamanya soal keyakinan kita akan sistem apa yang mampu untuk membawa kebaikan terhadap kita dan secara kolektifnya masyarakat. Namanya kita yakin terhadap apa, macam hang yakin terhadap apa mungkin sistem Islam ataupun manhaj Islamiah tu yang hang rasa mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang manusia ada, which is secara kolektif lah kita ada kan. Okay, so itu mungkin benda yang pertama. Dan yang keduanya, hang juga realize akan walaupun pertamanya hang yakin dengan apa yang hang gagasan yang hang ada. Yang kedua juga hang rasa perubahan itu tidak boleh dibawa secara individu. Betul tak? dan tidak Secara datang dengan secara kebetulan. Dia perlu ada rancangan, perlu ada perancangan. Sebab tu aku pernah dengar syarahan Dr. Niau, Yuval Noah Harari, dia sebut apa? Kalau dia cakap kalau hang buh aku dengan chimpanzee dalam satu ring, UFC punya ring tu, okey aku lawan seorang chimpanzee, aku kalah lah. Tetapi kalau 50 orang lelaki lawan dengan 50 orang chimpanzee, kemungkinan besar yang 50 orang lelaki manusia akan menang. Sebab kelebihan manusia itu berbanding dengan organisma-organisma lain di dunia ini adalah macam mana manusia itu mampu untuk cipta struktur untuk mencapai sesuatu goal. Sebab tu bila kita kata apa, bila kita belajar ni, mungkin kalau audience ada budak sekolah menengah kan, kita belajar dulu kita sistem tribal manusia ni, kemudian kita akan sampai ke satu tahap kita akan ada apa, piramid masyarakat tu kan, siapa yang berada di atas hierarki kan, siapa yang pembahagian kerja dan sebagainya. Pembahagian kerja lah which is sebenarnya sampai kan, sebab tu manusia boleh capai apa yang dia capai pada hari ini kan. Kalau dulu kita cakap saya boleh terbang daripada Malaysia ke US dalam masa 12 jam, orang dulu kata hang ni ahli sihir dah kot. Tapi sekarang ni boleh je pergi online beli tiket Asia habis letak. So aku rasa itu adalah benda yang macam aku boleh dapat kot. Tapi dia macam dia bermula dengan keyakinan tu kot, mempercayai kan.